Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang mesti dah tengok kan title dekat thumbnail Nina tadi. Mesti korang terfikir, kahwin baru 8 hari tapi dah jadi janda, dorang ni bercerai ke? Tak guys, tak. Dia jadi janda disebabkan kemahuan dia sendiri. Kalau dekat Malaysia, kalau kita sebut janda, bagi kita benda tu adalah sesuatu isu yang agak sensitif. Tapi dekat luar negara, diorang tak kisah pun dapat title janda ni. Jadi macam mana perempuan ni boleh janda? Dia sebenarnya telah bunuh suami dia sendiri. Dia bunuh sebabnya dia tak suka dengan lelaki yang dia kahwin tadi. Pelik kan, dah tak suka tapi kenapa kahwin juga? Dan kenapa nak kena bunuh orang tu kalau kau tak suka dia? Cerai je lah kan? So untuk cerita hari ni, Nina akan ceritalah tentang perempuan yang dah bunuh suami dia. Kalau korang nak tahu, perempuan ni adalah seorang yang sangat religious dan taat pada agama tau. Tapi ya, macam mana dia boleh buat benda ni? Lepas dia dah tamatkan hidup suami dia, dia happy je, macam tak ada apa-apa yang terjadi. Jadi macam biasalah, kalau korang nak tahu cerita ni macam mana, korang kena tengok video Nina sampai habis. Tapi sebelum tu, korang kena subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. And so without wasting any time, let's get started. Kes ni terjadi di Montana, Amerika pada 7 Julai tahun 2013. So kes ni dah terjadi 10 tahun yang lepas. Jordan Lynn yang berusia 22 tahun pada masa tu telah membunuh suami dia yang bernama Cody Johnson berusia 25 tahun dengan cara menolak suami dia jatuh daripada tebing. Jadi tebing tadi tu terletak di Glacier National Park di Amerika. Awal tu dia tak mengaku yang dia buat dan ditipu pula polis. Dia cakap yang dia tak tahu suami dia pergi ke mana, yang dia tahu suami dia keluar dari rumah. Sebelum Nina cerita apa yang terjadi, Nina akan kenalkan dekat korang dulu lah siapa couple ni. Jordan telah dilahirkan pada tahun 1991 dan telah tinggal dengan family dia di Montana. So Jordan ni digambarkan sebagai seorang yang sangat taat kepada agama dan selalu pergi ke church setiap minggu. Boleh dikatakan dia selalu menghabiskan masa dia dekat church. Dan orang pun kenal yang Jordan ni baik orangnya. Setiap kali ada apa-apa event dekat church, Jordan ni mesti ada. Satu hari tu Jordan pun beritahu dekat kawan-kawan dia yang dia teringin nak kahwin dan ada keluarga sendiri. Dia teringin nak ada anak, nak jadi suri rumah sepenuh masa, so dia boleh jaga keluarga dia dengan baik. Pada masa ni Jordan telah berkenalan dengan Cody yang berasal dari California. Diorang dah berkenalan pada tahun 2011 dan berjumpa pun dekat church juga. Sampailah pada Disember 2012 diorang pun telah bertunang, and then diorang merancanglah untuk kahwin dalam masa yang terdekat. Bila tarikh nak kahwin diorang ni makin dekat kan, diorang pun upalah seorang penulis lirik ni untuk mencipta satu lagu tema khas untuk hari perkahwinan diorang. Kiranya perkahwinan diorang ni memang sangat-sangat dinantikan oleh Jordan, dan majlis ni adalah sebuah majlis yang dia impikan selama ni. Sampailah pada 29 Jun 2013 akhirnya diorang berdua pun kahwin. Tapi kan yang membuat orang rasa macam pelik dekat majlis ni, bila diorang tengok si pengantin lelaki ataupun Cody ni nampak macam tak happy. Dia nampak macam tak selesa dan seolah-olah terpaksa berkahwin dengan Jordan. Biasanya kalau orang nak kahwin ni kan mestilah dia happy. Kalau boleh dia nak satu dunia tahu yang dia nak kahwin. Cumanya pada majlis tu isteri dia si Jordan ni yang nampak happy, nampak excited. Sebenarnya sehari sebelum diorang kahwin kan, si Cody ni ada message kawan-kawan dia dan dia luahkan perasaan. Dia cakap yang dia rasa tak happy bila dia tahu yang dia nak kahwin esok hari. Dan dia pun tak tahu kenapa dia pilih untuk kahwin. Kiranya dia tak ready lagi lah nak kahwin, nak ikut tanggungjawab semua tu. Sampailah esok pada hari majlis tu kan, kawan-kawan dia pun perasan yang perubahan terjadi dekat Cody ni. Dia memang nampak tak happy langsung dengan perkahwinan dia. Tapi kawan-kawan dia fikir positif lah. Mungkin si Cody ni nervous kan pada hari majlis dia. Sampailah pada hari ke-8 selepas Cody dan Jordan berkahwin, tiba-tiba kan Cody telah menghilang tanpa jejak. Pada 8 Julai, kawan Cody dan juga bos dia telah membuat report polis mengatakan yang Cody ni hilang dan tak masuk kerja. Bos Cody siap datang ke rumah diorang lagi untuk cek ke manakah Cody, tapi dekat rumah tu tak ada sesiapa pun. Tapi yang peliknya, si Jordan ni tak ada pula membuat report mengatakan suami dia hilang. Tapi macam mana pula bos dengan kawan Cody boleh buat report kata dia ni hilang? Akhirnya polis pun mula syak Jordan, macam ada yang tak kena. Bila diorang interview Jordan cakap yang dia tak tahu suami dia ke mana. Dia cakap Cody ada message dia pada malam hari sebelum dia hilang tu. Dia cakap dia nak keluar dengan kawan-kawan dia. Jordan cakap suami dia telah naik kereta kawan dia dan dia tak kenal pun kawan-kawan Cody tadi. Pada 10 Julai pula, Jordan telah memberitahu pihak polis mengatakan yang dia telah menerima satu email daripada orang yang dia tak kenal yang bernama Tony. Dalam email tu, Tony tu cakap jangan cari Cody lagi, dia dah hilang dan terjatuh dari tebing semasa Cody dengan 3 lagi kawan dia berjalan-jalan di Columbia Falls. So batalkan laporan orang hilang sebab Cody dah tentu mati. So esok tu polis pun ke Taman Negara lah untuk mencari Cody berdasarkan maklumat yang diorang dapat melalui email tadi. Masa misi mencari Cody ni, Jordan ada juga ikut sama. Tapi kan cara Jordan cari suami dia tu macam pelik sikit. Maksud Nina dia punya perangai tu, sebabnya dia nampak tak risau langsung dan relax je, siap boleh menyanyi lagi. Kalau kita ni dekat tempat dia, Nina rasa kita tak boleh nak relax dan setenang macam dia, betul tak? Masa diorang tengah jalan-jalan mencari Cody tu kan, tiba-tiba si Jordan ni telah berubah arah and then berjalan
berjalan menuju ke tebing. Lepas tu dia cakap dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan tebing ni. Dia dapat rasa firasat lah konon-kononnya. Tempat yang Jordan berdiri pada masa tu dikenali sebagai The Loop, yang merupakan tempat yang sangat berbahaya menghadap ke gunung dan berketinggian 200 kaki. Kawasan The Loop ni sangatlah curam dan penuh dengan batu. Lepas Jordan cakap macam tu, dia naik ke atas batu. Lepas tu dia tengok ke bawah curam. And then dia jerit, dia kata dia jumpa Cody dekat bawah curam tadi. Kemudian polis pun telah mengesahkan yang jasad tadi tu memang Cody, tapi dia dah pun tak bernyawa. Pada 16 Julai pula, polis telah interview Jordan untuk dapatkan bukti lah, nak tahu apa yang terjadi pada masa tu. Awal tu polis pelik lah macam mana Jordan boleh tahu lokasi tepat si Cody ni terjatuh dari gunung. Tapi Jordan cakap yang dia cuma dapat insting ataupun firasat daripada Tuhan. Mungkin Tuhan nak memudahkan urusan dorang. Lagipun area The Loop tadi tu sebenarnya adalah kawasan yang mana Cody tadi kata dia nak tengok sebelum dia meninggal. Tapi kan kalau ikut logik, benda ni macam tak make sense langsung. So polis ni dah bertambah curiga ke atas Jordan. Kemudian penyiasat pun telah menyelidik email yang dihantar kepada Jordan tadi tu lebih mendalam. Akhirnya polis dapat kesan email tadi tu sebenarnya datang dari komputer yang terletak di rumah mak dan ayah Jordan sendiri, guys. So maksudnya Jordan lah yang menghantar email tu dan dia menyamar sebagai Tony. Selepas polis dah kumpul segala bukti yang diorang ada, akhirnya si Jordan ni pun dah tak boleh nak tipu lah, tak boleh nak lari dah lah. Lepas tu dia pun mengakulah, ya betul lah, saya sebenarnya tak sengaja tertolak Cody jatuh dari tebing. Dia cakap hari tu dia tak fikir panjang dan dia terlalu beremosi, dan dia telah tolak Cody tanpa fikir yang diorang sebenarnya pada masa tu ada dekat tepi tebing. So dikatakan pada malam kejadian tu diorang berdua telah pergi ke The Loop tadi untuk mendaki lah. Kemudian diorang ni telah bertengkar, and then Cody ni cuba pegang tangan Jordan dan Jordan tepis dan tolak dia. Masa dia tolak suami dia ni lah yang membuatkan suami dia telah tersadung and then jatuh ke curam. Tapi kan polis macam tak berapa percaya dengan statement daripada Jordan. Sebabnya kalau dia dah tahu suami dia dah terjatuh bawah tadi tu kan, kenapa dia tak buat apa-apa panggilan kecemasan? Kenapa dia biarkan benda tu sampai berhari-hari? Lepas tu dia boleh relax je macam tak ada apa-apa yang terjadi. So polis memang percaya sebenarnya Jordan telah merancang untuk membunuh suami dia sendiri. Akhirnya Jordan telah dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun dan telah dipenjarakan di penjara Alabama. Sampai sekarang kawan-kawan yang mengenali Jordan ni tak percaya langsung yang Jordan sanggup bunuh orang, sedangkan dia adalah seorang yang taat pada agama. Biasalah orang yang taat pada agama ni dia tak mungkin kan melakukan sesuatu yang jahat, tapi itulah nama manusia kan. So dipercayai motif utama kenapa terjadinya kejadian pembunuhan ni adalah disebabkan Jordan dah tak bahagia dengan perkahwinan dia. So maybe selepas majlis wedding diorang tu kan, sebenarnya Cody dah pun confess dekat isteri dia yang dia tak bahagia dalam perkahwinan diorang, ataupun dia mungkin tak ready dalam perkahwinan diorang dan dia pun tak tahu kenapa dia kahwin dengan Jordan. So mungkin benda tu yang menyebabkan Jordan macam marah, kecewa dan akhirnya nekat untuk membunuh suami dia. Tapi kan sebenarnya tak perlu kot nak bunuh orang. Kau boleh je bercerai dengan dia secara baik. Ya, dia macam ni lah. Kalau kita tak suka seseorang tu, even kita baru kahwin dia 2 hari sekalipun, kalau kita rasa tak bahagia dengan dia, kita boleh berpisah dengan dia dengan cara yang baik. Kita ambil dia cara yang baik, kita pun pisah dia dengan cara baik. Tak perlu kot sampai nak ambil nyawa orang kan. Bukannya kau cabut rumput, bukannya kau tepuk nyamuk nak bunuh-bunuh orang macam tu kan. Psycho betul bini dia. Jadi itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.